sebab dia berkait dengan tajuk malam ni. Okey, jadi nanti cikgu akan terangkan 1, 2, 5 dan cikgu akan back balik kepada 1, 2, 4. Jangan risaulah. Okey. Okey. Sekejap cikgu buka slide. Syafiqah nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, so kalau nampak cikgu boleh mulalah. Okey, lagi cepat kita habis, lagi cepat ni lah. Okey, sekarang malam ni kita nak masuk 6.4, perkembangan biji benih dan buah. Jadi semalam awak dah belajar tentang pendebungaan iaitu bila debunga jantan jatuh atas stigma, maka kita panggil pendebungaan. Kemudian daripada pendebungaan tu berlakunya persenyawaan. Jadi malam ni kita nak tengok apa hasil daripada persenyawaan. Okey, selepas persenyawaan ganda dua berlaku, nukleus endosperma triploid akan membahagi secara mitosis dan membentuk tisu endosperma. Kita baca dulu lepas ni cikgu terangkan. Tisu endosperma merupakan tisu penyimpan makanan yang meliputi dan membekalkan nutrien kepada embrio. Itu kalau satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub, maka jadilah endosperma triploid. Okey, nanti endosperma ni akan berkembang dan menjadi tisu endosperma yang memberikan makanan kepada embrio. Tak apa, lepas ni cikgu terangkan. Okey, zygote pula membahagi secara mitosis untuk membentuk dua sel, iaitu satu sel besar dan satu sel kecil. Sel besar berkembang menjadi penggantung yang berfungsi sebagai penambat embrio pada dinding pundi embrio. Manakala sel yang kecil pula akan menjadi embrio yang terdiri daripada plumule, radical dan cotyledon. Okey, cikgu sangat-sangat cikgu rasa awak tak faham lah. Okey, so cikgu akan pergi undur balik yang semalam. Okey, semalam kan bila dah berlakunya pendebungaan, awak ingat kan dalam debunga tu debunga jantan debunga jantan dia ada dua nukleus. Okey, ni butir debunga jantan ni. Jantan ni ada macam ni, iaitu satu nukleus penjana, satu nukleus tiup. Ni dalam butir debunga jantan. Kalau kita kat sperma kita ada gapo. Jadi ni debunga jantan ada gapo. Dia ada dua nukleus. Itu satu nukleus penjana dan satu nukleus tiup. Fungsi nukleus tiup ni untuk menghasilkan tiup debunga. Dia tunjuk jalan. Kenapa cik kata dia tunjuk jalan? Sebab okey, bila dia jatuh macam ni, ni butir debunga. Bila dia jatuh macam ni, dalam ni ada nukleus penjana dan nukleus tiup. So nukleus tiup ni dia akan bercambah, dia akan tunjuk dia akan membentuk, dia akan menghasilkan tiup debunga. Sebab tu nama dia nukleus tiup. Nama dia nukleus tiup. Sebab nanti dia akan menghasilkan tiup debunga. So tiup debunga pun terhasil. Sebab apa dia boleh terhasil panjang tu? Sebab dekat hujung ni ada enzim yang memecahkan tisu stil. Dia boleh pecahkan dan memanjang. Jadi semasa dia bergerak tu, cikgu besarkan gambar dia. Semasa bergerak dia macam ni rupa dia. Yang hujung ni adalah nukleus tiup. Dia yang tunjuk jalan. Yang belakang ni diikuti oleh nukleus penjana. So dia akan turun. Semasa menuruni nukleus tiup tu, nukleus penjana ni dia akan melakukan mitosis.
Lalu terhasillah 2 gamet jantan. Jadi bila dah panjang-panjang sangat, maka yang hujung ni ada nukleus tiup dan diikuti oleh 2 gamet jantan. Tak ada dah nukleus penjana. Apa cikgu tak ada? Sebab semasa menuruni nukleus tiup ni, nukleus penjana dia buat mitosis. Lalu terhasillah 2 gamet jantan ni. Okay, jadi nanti gamet jantan tu akan ikut nukleus tiup, ikut nukleus tiup sampai dia jumpa ovule. Dan dia akan masuk dalam pundi embrio melalui lubang kecil yang dipanggil mikropil. Ni kita dah belajar dah semalam. Okay. Kemudian bila dia dah berjaya masuk, kan ada 2 jantan, ada 2 gamet jantan. Maka satu daripada gamet jantan ni haploid, sebab dia tu gamet maka dia haploid. Haploid maka satu gamet jantan akan mensenyawakan satu sel telur. Okay, so nampak tak? 1 campur 1 jadi 2. Maka hasillah zygote diploid. 2N. Sebab 1 campur 1, 2. 2, 2, 2 diploid. Maka jantan mensenyawakan betina iaitu sel telur, jadilah zygote. Samalah macam manusia. Sperma mensenyawakan ovum jadi zygote. So samalah macam tumbuhan ni. Satu gamet jantan mensenyawakan satu sel telur. Sel telur dia tu ovum kita lah. So jadilah zygote diploid. Okay. Dan zygote diploid ni akan berkembang jadi, cikgu suka panggil baby. Apa baby? Nanti cikgu tunjuk. Kenapa kita panggil baby? Sebab zygote kalau dalam manusia pun dia akan jadi fetus. Fetus akan jadi baby. So zygote diploid ni dia akan jadi baby sebab nanti dia akan ada sel besar dan sel kecil. So sel besar tu yang mana? Sel besar ni akan jadi pengantung yang akan pegang biji benih. So sel kecil tu siapa? Sel kecil tu embrio, sebab tu cikgu panggil dia baby. Apa baby? Okey, cuba dengar. Kalau manusia, sperma jantan mensenyawakan ovum betina, okey, jadi zygote. Zygote akan berkembang jadi embrio. Embrio itulah yang akan berkembang jadi fetus. Fetus nanti cukup 9 bulan lahir sebagai baby. Jadi betul tak cikgu kata tadi, satu gamet jantan mensenyawakan satu sel telur jadi zygote. Zygote berkembang jadi baby. Apa cikgu baby? Sebab nanti dia akan jadi embrio. Embrio ni duduk mana? Okey, kalau awak makan buah mangga deh. Kalau awak makan buah mangga, bila dia dah berlaku persenyawaan, buah tu ialah ovari. Yang awak makan isi dia tu. Isi tu sebenarnya adalah daripada ovari. Butir mangga, biji mangga tu ovule. Di dalam biji mangga tu sebenarnya dia kena buka lagi, dia akan ada baby dalam tu. Itulah embrio. Awak faham ke? Okey, sekejap cikgu tunjuk gambar. Cikgu tunjuk gambar supaya faham. Buah yang awak makan isi ni, ini ialah ovari. Dia berasal daripada ovari. Yang biji benih ni, ini ialah ovule. Di dalam ovule tu, kita kena buka lagi. Potong lagi, buka. Awak akan jumpa, inilah baby tadi cikgu kata. Baby ni siapa? Inilah embrio. Jadi, embrio ni embrio ni, dia berasal daripada zygote yang diploid. Maknanya kena berlaku persenyawaan dulu. Barulah terhasilnya biji benih. Jadi, kalau kita buka embrio ni, kita akan nampak dia akan terdiri daripada plumule, cotyledon dan radicle. Dalam butir dalam lagi tu, itulah embrio, baby dia yang sebenar. So dalam baby tu, embrio tu akan ada plumule, nanti dia akan keluar sebagai pucuk. Plumule ialah pucuk. Dan nanti dia akan keluar akar, iaitu kita panggil radicle. Jadi sebab tu cikgu panggil
satu gamet jantan bila dah mensenyawakan satu sel telur, dia akan jadi zygote diploid. Zygote diploid itu nanti akan berkembang jadi embryo. Embryo tu mana cikgu? Hak putih, hak duk dalai lagi tu. Sebab tu kalau awak nak tanam mangga, awak nak tanam pokok pauh, awak tak boleh ambil yang ni. Awak tak boleh ambil butin ni. Awak tanam butin ni, tak tumbuh pokok pauh. Sebab apa? Sebab awak kena pecah lagi, ambil butir hak duk dalam ni. Ambil embryo baby dia ni. Ni, embryo ni. Inilah baru anak dia. Nanti daripada butin ni akan keluarlah pucuk, plumul dan akar radikel. Nanti barulah dia jadi pokok pauh. Kalau awak tanam dengan ovule ni tak jadi sebab di dalam ovule tu masih ada embryo yang berasal daripada zygote yang diploid. Jadi kalau awak tanam ovule tu tak jadi. Boleh Okey, so cikgu back balik. Okey, so harap jelas Okay, jadi embryo baby ni, embryo ni dia berada di dalam ovule. Ingat tak ni? Dia berada di dalam ovule. So ovule tu apa? Ovule tu ialah biji benih. Tapi bukan biji benih lagi, kena buka cari embryo dia. Barulah kita tanam dengan embryo. So ingatlah ovule tu ialah butir. Butir kalau awak makan rambutan. Butir tu ovule. Kena buka lagi di dalam dia tu. Nanti awak akan jumpa ada baby, ada embryo. Dan yang awak makan isi dia tu itu ialah ovari. Maknanya ovari akan jadi buah isi butir akan jadi, ovule akan jadi biji benih butir. Di dalam biji benih butir tu akan ada baby embryo yang berasal daripada zygote yang diploid. Boleh? Okey, tu baru satu gamet jantan. Okey, manakala satu lagi gamet jantan akan mensenyawakan dua nukleus kutub. Satu gamet jantan campur dua nukleus kutub, maka jadilah nukleus triploid. Okey, nampak dah ni? Satu gamet jantan campur dengan dua nukleus, maka jadilah nukleus juga. Tapi nukleus satu campur dua, nukleus triploid yang kita panggil dia endosperma. Cikgu, kalau saya jawab satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub, boleh tak saya nak tulis jawapan jadi nukleus triploid? Boleh. Atau nama lain dia endosperma. Jadi endosperma ni duduk mana? Kalau kita buka biji benih, endosperma tu hak warna putih dalam biji benih, dalam baby, dalam embryo tu. Buka dia ada macam putih isi tu. Itu ialah endosperma. Nukleus triploid. Endosperma ni fungsi dia menjadi tisu makanan yang memberi nutrien kepada embryo dalam ni untuk berkembang jadi anak pokok nanti. Okey, boleh ke? So gambar dia lebih kurang macam ni lah. Cuba awak tengok deh. Okey, awak tengok deh. Okey, awak nampak tak dia kata zygote diploid tadi. Zygote diploid kan? Zygote diploid. Nampak tak? Dia berkembang jadi macam baby. Dia akan jadi baby, embryo. So dalam embryo tu dia akan ada plumul. Plumul ni yang akan nanti keluar pucuk dan radikel ni keluar akar. Ingat tak butir kacang? Kita baru belajar minggu lepas. Ni yang kita belajar phototropisma dan geotropisma. So butir kacang ni baby lah, embryo. Sebab apa? Sebab nanti dia akan keluar plumul, pucuk dan radikel akar. Okey, dalam butir tu pula kalau awak buka, dia macam ada warna putih ni. Warna putih ni, warna putih ni. Okey, dalam butir tu. Buka lagi akan jumpa warna putih macam isi. Itu ialah endosperma. So endosperma ni berasal daripada apa? Berasal daripada satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub, maka jadilah nukleus triploid atau namanya endosperma. Jadi fungsi endosperma ni, endosperma ni.
Kalau dalam butir, awak nampak dah ni pucuk ni. Pucuk. Ni stoko ni ke apa cikgu? Stoko ni orang panggil baby, embryo. Jadi embryo ni lah yang berasal pada satu gamet jantan mensenyawakan satu sel telur jadi zygote diploid. Zygote diploid ni jadi baby ni. So nampak tak? Nanti dia akan keluar pucuk, pelumus dan nanti dia akan keluar akar, radical. So di dalam hak warna putih ni, inilah endosperma. Jadi fungsi endosperma ni dia memberi makanan kepada embryo untuk dia bertumbuh semasa dia jadi biji benih. Boleh. So maknanya gamet jantan ni dia akan jadi baby ni, stoko ni semua ni. Dan makanan hak dalam warna putih ni pun berasal daripada satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub. Jelas. Manakala bila dah bersenyawa ni, ovule akan jadi biji benih di luar dia dan ovari akan jadi buah isi. So yang awak makan isi buah tu, itu ialah awak makan ovari. Biji benih dia mula-mula ovule. Biji benih dalam baby tu itu ialah zygote diploid dengan endosperma. Okey, jelas Okey. Macam mana pula dengan stigma dan stil cikgu? Okey, stigma dan stil bila dah bersenyawa ni, stigma dan stil akan merosot dengan sendiri. Ni yang atas ni. Stigma dan stil ni akan merosot dengan sendiri. Dia tak jadi buah. Dia merosot dengan sendiri. Manakala sepal pokok tomato masih dapat dilihat. Kan bila kita buah tomato ni, sepal lah ni. Sepal. Di buah tomato tu apa cikgu? Buah tomato tu, buah dia isi tu ialah ovari. Dalam dia tu ovule. Okey, jelas Okey, jadi dia kata ovule akan berkembang menjadi biji benih yang terkandung di dalam buah. So buah tu siapa? Buah tu ovari. Integumen akan menjadi dua lapisan kulit biji yang berfungsi untuk melindungi embryo. Ingat ada integumen semalam. Integumen kan ada di luar, ada integumen luar, integumen dalam. So integumen ni akan jadi kulit. Kulit mana cikgu? Kulit. Kalau yang ni, kulit dia ni, kita panggil integumen luar. Kalau dekat dalam biji benih, dan biji benih, katakan ni biji benih, kulit biji benih tu integumen dalam. Kalau kulit buah luar tu integumen luar. Kalau kulit dekat biji benih di dalam tu, itu ialah integumen dalam. Okey. Semasa perkembangan ovule dan biji benih, ovari berkembang menjadi buah. Jadi awak makan-makan tu sebenarnya awak makan ovari. Bahagian bunga yang lain seperti stigma dan stil merosot, meninggalkan satu parut pada dinding ovari. Okey. Dinding ovari menjadi perikarpa buah yang terdiri daripada lapisan exokarpa, mesokarpa dan endokarpa. Okey, jadi cuba awak tengok gambar. Oh, cikgu rasa macam tak ada dah slide cikgu. So awak tengok dalam buku teks. Dia ada tulis situ, dinding ovari membengkak dalam buah yang telah ranum. Dinding ovari tu dinding luar lah, dinding di luar buah. So dia nampak bekak-bekak tak rata tu, maka itu adalah dinding ovari. Okey, lepas tu cikgu dia kata dinding ovari menjadi perikarpa buah yang terdiri pada lapisan exokarpa, endokarpa dan mesokarpa dan endokarpa. So mana kita tengok dah. Okey. Nampak tak? Ovari ni ada sini. Ovari ni ada sini dah. So bila dia dah berkembang jadi buah, ovari ni bila dia lepas persenyawaan. So ovari bila dia dah bersenyawa kan, bila dah berlaku persenyawaan, ovari ni akan berkembang jadi buah. So yang awak makan isi apple tu itu ialah ovari. Okey, manakala ni stigma, awak nampak tak? Ni stigma. Stigma dan stil semua ni tak ada, merosot kan ni? Tak nampak dah, merosot. Membentuk parut. Sebab tu bila kita buka belah apple, awak akan nampak ujung tu dengan panjang tu. Itu ialah stigma dan ovari yang merosot. Okey, lepas tu pula dinding ovari ni, dinding dia ni, dinding di luar dia ni, akan menjadi perikarpa buah. Mana cikgu perikarpa buah? Menjadi stoko buah lah.
Kalau di luar ni kita panggil exocarpa, lapisan luar ni exocarpa. Kalau yang tengah ni mesocarpa, yang dalam ni endocarpa. Maknanya dia akan jadi stokol, jadi buah. Okey. Ovio di dalam ni dia akan jadi biji benih. Okey, di dalam biji benih. So maknanya dalam biji benih ada baby lagi, ada embryo. Dalam biji benih akan ada embryo lagi. Okey. Dan ini ialah peduncle. Dia berkembang jadi tangkai buah. So maknanya ini ialah keadaan dia sebelum persenyawaan. Ini bila dia dah bersenyawa, bila dia dah jadi buah. Sebab tu kalau awak tengok macam pokok durian, dia berbunga dulu. Maknanya selepas dia berbunga akan keluar buah. Faham? Begitu juga buah jambu. Dia berbunga dulu, nanti keluarlah buah dia. Maknanya kenapa dia boleh keluar buah? Maknanya sudah berlaku persenyawaan ganda dua. Okey, cikgu nak kaitkan dengan yang awak belajar minggu lepas. Kalau awak sembuh oksin, awak sembuh hormon oksin dekat sini, awak sembuh hormon oksin dekat sini, maka tidak berlaku persenyawaan ganda dua. Bila awak tak berlaku persenyawaan ganda dua, buah yang awak makan tak ada biji benih. Buah yang awak makan ni tak ada biji benih, kosong, tak ada biji, tak ada butir. Sebab apa? Sebab tak berlaku persenyawaan ganda dua. Tak ada gamit jantan mensenyawakan sel telur, tak ada gamit jantan mensenyawakan nukleus kutub. So sebab itulah terhasilnya buah tak ada biji. Jadi kalau awak makan buah ada biji tu maknanya ada persenyawaan ganda dua. Kalau soalan tanya kenapa mesti ganda dua? Sebab ada dua gamit jantan. Okey, jelas Okey. Jadi inilah rupa buah yang awak makan. So, awak nampak tak hujung ni? Hujung ni ialah stigma dan nanti bila kita potong kita nampak macam parut-parut ni. Itu ialah stil yang merosot. Boleh? So, ini ialah lapisan luar dia exocarpa, tengah ni mesocarpa, dalam ni endocarpa dan biji benih ni ini ialah ovule. Dalam biji benih ada baby ni iaitu embryo. Okey, harap jelas Okey. So, cikgu kata dah tadi, kalau awak nak tanam mangga, awak tak boleh ambil biji benih butir dia yang tu. Awak kena buka dulu. Ni, buka dulu. Barulah awak jumpa, oh ini rupanya embryo. So nanti bila awak tanam, nampak tak dia keluar pucuk, nanti dia keluar akar di bawah. Maka jadilah pokok mangga. So nampak tak ni lah rupa embryo yang kita sudah buka dah. Maknanya dia dah nak keluar pucuk dah. Nak jadi anak pokok dah. Jadi kalau awak makan buah rambutan, ni butir dia ni ovule. So kena buka di dalam dia. Awak nampak tak yang warna putih tu? Inilah apa tadi? Inilah endosperma. Endosperma yang memberi makanan kepada embryo semasa dia berada di dalam tanah. Okey, cikgu harap jelas Jadi kalau awak nak semai biji mangga, jangan tanam butir awak tu. Awak kena buka lagi. Dan memang susah lah nak buka. Biasanya kalau waktu kelas, biasanya pelajar akan bawa butir mangga, cikgu akan ajar dia buka dan cari baby tu. Okey. Jelas Okey. Jadi cikgu nak kait. Apa kepentingan persenyawaan ganda dua dalam kemandirian tumbuhan berbunga? Sebab sudah jelas tadi Okey, jadi persenyawaan ganda dua ni maknanya dia kena ada dua gamit jantan. Okey, kita baca yang pertama dulu. Persenyawaan satu gamit jantan dengan satu sel telur menghasilkan zygot. So ingat tak tadi cikgu kata zygot ni akan jadi baby, jadi embryo. Okey, jadi bila dia jadi baby, maknanya maklumat genetik dari pokok mangga ayah, maknanya jadi daripada gamit jantan dan gamit betina diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Awak faham ke? Maknanya ambil daripada debunga jatah dengan setelur mok, maka bila dia terhasil maka jadilah zygot. Zygot akan jadi butir mangga, embryo tu. Jadi butir mangga tu membawa maklumat siapa? Membawa maklumat genetik daripada debunga jantan dan sel telur betina. Sebab itulah bila kita tanam pokok mangga menggunakan biji benih, keluar juga pokok mangga. Keluar pokok mangga. Maknanya maklumat genetik diturunkan dari satu generasi pokok ke pokok
ke pokok seterusnya. Okey. Yang kedua, memulihkan keadaan haploid dalam gamet dengan pembentukan zygote yang diploid. Maknanya kita dapat balik pokok mangga. Kenapa? Sebab dia bunga haploid satu, campur sel telur haploid satu. Awak faham ke ni? Bila campur ni haploid, campur haploid, maka dapatlah berapa N? 2N. Maka dapat balik pokok mangga diploid. Sebab tu dapat baby tu, baby embryo tu diploid. Okey, yang kedua, percantuman satu lagi gamet jantan dengan dua nukleus kutub menghasilkan nukleus triploid atau kita panggil endosperma. Cikgu suka guna perkataan itu. Satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub, so satu campur dua, jadilah nukleus tiga, triploid atau kita panggil endosperma. So endosperma ni adalah tisu yang digunakan untuk perkembangan embryo. Apa cikgu digunakan untuk perkembangan embryo? Sebab dia bagi makanan kepada embryo semasa baby tu. Okey, B, dalam tumbuhan eudikot seperti kekacang, mangga, sawi, endosperma digunakan sepenuhnya oleh embryo. Ingat tadi endosperma kan warna putih dalam biji benih tu, dalam baby tu, digunakan sepenuhnya oleh embryo untuk berkembang sebelum biji benih menjadi matang. Faham ke tak tu? Maknanya gini, awak nampak tak? Ha ni, orang cikgu kata warna putih ni, ni lah endosperma. So endosperma ni, semasa kita tanam dalam tanah, dia akan guna sepenuhnya endosperma tu sebagai makanan kepada dia supaya nanti dia akan, bila dia dah mula rasa macam dah dah keluar pucuk, barulah dia tak bergantung kepada endosperma dah. Sebab masa ni pucuk dah boleh buat fotosintesis dah, keluar daun dah. Okay, jadi masa ditanam tu dia akan guna sepenuhnya endosperma tu sebagai bahan makanan dia. Okay. C, dalam kebanyakan tumbuhan monokot seperti kelapa, gandum, barley dan jagung, hanya sebahagian endosperma digunakan untuk perkembangan embryo. Sebahagian daripadanya tersimpan di dalam kotiliden untuk digunakan semasa percambahan biji benih. Tisu endosperma membolehkan embryo bertahan dalam jangka masa panjang di dalam biji benih apabila keadaan tidak sesuai untuk percambahan berlaku. Jadi maknanya endosperma ni membekalkan makanan. Jadi sebab itulah kadang-kadang biji benih ni dia ada tempoh-tempoh dia. Kadang-kadang macam contoh sawi, 2 minggu baru keluar pucuk. So sepanjang 2 minggu dia duduk dalam tanah tu, masa itulah dia akan guna tisu endosperma. Ada sesetengah biji benih kadang-kadang sebulan baru keluar pucuk. Di atas pokok dia tak kata bila kita tanam biji benih tu esok keluar daun dah. Tak. Dia semasa dia dalam tanah tu, masa itulah dia akan guna dia akan guna tisu endosperma untuk memberikan makanan kepada biji benih. Ataupun semasa keadaan tak sesuai, ingat tak kalau keadaan tak sesuai ni macam contoh kita sembuh hormon FCFCC. Kita sembuh hormon FCFCC sepanjang musim sejuk. Jadi masa musim sejuk tu biji benih tak bercambah. Jadi bila dia tak bercambah masa musim sejuk, dia nak ambil makanan mana? Dia akan ambil makanan daripada tisu endosperma. Okey, jelas Okey. Okey. Yang ni kita tak buat lah sebab awak dah banyak sangat dah aktiviti. Cikgu tahu kadang-kadang tu kesian lah juga awak nak kena cari. Okey. So ni contoh pokok kacang pi. Cuba awak tengok. Nampak? Bila ovule ni, okey, ovule kan dia akan jadi biji benih. So nampak tak? Bila ada banyak ovule, maka banyaklah biji benih. Banyak butir. So biji benih ni berasal daripada ovule. So kalau dalam kacang dia ada ovule 6, maka dia akan jadi 6 biji benih. Patut stalker ni apa cikgu? Stalker ni adalah ovari. Dalam ovari ada biji benih. So kalau lagi banyak ovule, lagi banyak biji benih. Last Okey. So kita tengok praktis formatif 6.4. Selepas persenyawaan berlaku antara gamet jantan dengan sel telur, zygote yang terhasil akan melakukan mitosis membentuk 2 sel. Terangkan.
Okey, so membentuk 2 sel maknanya satu sel kecil dan satu sel besar. Satu sel besar akan jadi penggantung. Satu sel kecil akan berkembang menjadi embryo, baby. Sel kecil tu akan jadi baby. Ingat gitu. Okey. Soalan 2, nyatakan struktur pada biji benih yang menjadikannya dapat disimpan dalam jangka masa lama sebelum dicambahkan. Nyatakan struktur pada biji benih yang menjadikannya dapat disimpan dalam jangka masa lama. Testa. Testa tu apa? Testa tu kulit. So selagi kulit dia tak merekah, dia tak akan keluar pucuk tu. Jadi sepanjang dia tak merekah tu, maksudnya biji benih tu dia tak sesuai lagi untuk bercambah. Nanti bila dia dah terbuka, barulah dia bercambah. Sebab tu kalau awak tengok lah mak ayah awak bila nak tanam sesuatu yang menggunakan biji benih tu dia rendam dalam air. Maybe sebab awak ni tak menanam ke, so awak tak nampak gambaran. Biji benih kalau nak suruh cepat merekah, kita rendam dalam air. Semalaman. Esok dia dah merekah. So bila dia merekah, maknanya testa dia sudah lembut. Dia merekah, nanti maknanya bila kita tanam je dia akan keluar pucuk selalu. Okay, jelas Okay, soalan 3. Apakah fungsi penggantung dalam perkembangan biji benih? So penggantung ni fungsi dia memegang embryo. Memegang embryo, melekat embryo pada dinding pundi embryo. Pegang baby. Kalau cikgu suka kata pegang baby. Okay, so mudah ingat. Okay, soalan 4. Apakah perbezaan antara plumule dan radicle yang merupakan struktur yang membentuk embryo dalam biji benih? Plumule pucuk. Plumule akan tumbuh ke atas menjadi pucuk. Manakala radicle tumbuh ke bawah menjadi akar. Okay, soalan 5. Lapisan exocarpa dikatakan melindungi buah daripada rosak. Wajarkan. So cuba belik, dia nak exocarpa ke? So exocarpa ni kulit dia kat luar. So exocarpa merupakan kulit buah yang kuat dan kalis air. Exocarpa melindungi buah daripada kehilangan air dan serangan ulat. Tapi bila buah awak dah terhiris ke, terbuka sikit, sebab tu dia akan jadi lebam, dia akan jadi mula busuk sebab sudah ada serangan ulat. Okay, sebab dah ada serangan ulat. Okay, kita pergi lagi. Cikgu rasa ni dah last topik dah ni. Okay, last topik. Kepentingan biji benih untuk kemandirian. Penting ke cikgu biji benih ni? Okey. So tengok nampak tak pelajar ni dia kata, kakak mengapakah tembikai mempunyai biji benih yang banyak? Susah nak makan. Okey, jadi dia kata, kakak dia kata jika biji benih banyak, peluang untuk berlaku pembiakan lebih tinggi. Betul tak? Sebab bila awak makan tembikai, awak buang biji benih atas tanah, nanti bila biji benih tu dia kulit dia dah testa dah merekah, nanti keluar plumule dan pucuk. Nanti tumbuhlah pokok tembikai. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Biji benih merupakan struktur yang digunakan untuk menanam kebanyakan tanaman angiosperma semula bagi mengekalkan kemandirian spesies tumbuhan. Biji benih mempunyai ciri-ciri khusus untuk meningkatkan peluang pembiakan. Yang pertama, biji benih mengandungi struktur embryo. Tahu ke? Biji benih tu siapa? Ovule. Biji benih tu ovule. So dalam ovule ada baby, ada embryo. Jadi biji benih mengandungi struktur embryo, nanti dia akan bercambah menjadi anak benih. Membentuk anak benih, maknanya anak pokok. Okay. Di dalam biji benih terdapat tisu endosperma. Okay. Tadi dalam baby tu ada tisu endosperma atau cotyledon yang menjadi sumber nutrien yang membekalkan tenaga semasa percambahan berlaku. Jadi biji benih awak tu tak mati. Sebab apa? Sebab ada endosperma. Dia dapat makanan daripada endosperma. Biji benih diselaputi struktur testa yang kuat, keras dan kalis air. Sebab tu cikgu kata kalau nak suruh dia cepat merekah, rendam dalam air semalaman. Okey, kenapa dia keras, dia kuat, kalis air? Untuk mengelakkannya daripada rosak. Okey, lagi.
Biji benih dapat membentuk struktur dorman yang membolehkan biji benih disimpan dalam jangka masa yang lama. Dia selagi dia dalam bentuk biji benih, selagi testa dia tak merekah, selagi itulah biji benih tu dia rehat. Maknanya sebab tu kalau awak tengok orang jual biji benih dalam plastik tu, selagi tak luput, selagi tak expired, selagi tu awak boleh beli simpan rumah. Bila awak nak menanam, awak tabur je biji benih tu. Okey. Seterusnya, biji benih mempunyai ciri-ciri khusus seperti ringan, mempunyai tisu berspan, kuat dan tidak mudah rosak. Ciri-ciri seperti ini penting supaya biji benih mudah disebarkan ke tempat lain untuk mengelakkan persaingan. Okay, sebab tu kadang-kadang awak pelik. Pokok tu duduk situ tapi tumbuh anak pokok di tempat lain kerana ditiup oleh angin, dibawa oleh serangga. Okey, last kita pergi kepada praktis formatif 6.5. Mengapakah biji benih penting dalam memastikan sesuatu spesies tumbuhan tidak pupus? Dia macam ni, selagi ada biji benih, selagi tu pokok tu tak akan pupus. Sebab apa? Sebab daripada biji benih tu akan tumbuh anak pokok. Okey, jadi biji benih mengandungi embrio, mengandungi baby yang nanti akan bercambah untuk membentuk tumbuhan baharu. Ingat deh, selagi ada biji benih, selagi tu pokok tak akan pupus. Okey, nombor 2. Jelaskan pernyataan berikut. Di dalam biji benih terdapat cotyledon. Sesetengah tumbuhan mempunyai bilangan biji benih yang sangat banyak. Okey, jelaskan dua-dua pernyataan ni. Okey. So cotyledon ni dia sekali dengan endosperma tadi. Okey. Jadi dia ni fungsi dia membekalkan makanan kepada anak benih sebelum dia ada daun untuk melakukan fotosintesis. Jadi maknanya selagi dia dalam biji benih, selagi dia ada cotyledon dan endosperma, biji benih tu masih boleh guna makanan daripada situ. Tapi bila dah keluar pucuk, pucuk tu akan buat fotosintesis. Okay, B, kenapa ada sesetengah tumbuhan dia ada banyak sangat biji benih? Sebab untuk meningkatkan peluang untuk percambahan biji benih bagi memastikan kemandirian spesies tumbuhan. Contoh macam tembikai. Kenapa tembikai banyak biji benih, cikgu? Sebab untuk mempunyai peluang lah supaya biji benih tu boleh bercambah dan menghasilkan anak tembikai. Okay, soalan 3, mengapakah pembiakan aseks menghasilkan tanaman yang kurang berkualiti berbanding pembiakan seks menggunakan biji benih? Okey, pembiakan aseks, bila sebut aseks, maknanya dia tak libatkan jantan dan betina. Kenapa dia tak berkualiti? Sebab dia ni, asek-asek ni kalau awak ingat, dia menggunakan konsep mitosis. Awak dah belajar ni, kultur tisu. Kultur tisu. Okay, kultur tisu menggunakan aplikasi mitosis. Bab mula-mula kita belajar. Jadi kalau awak guna pembiakan aseks, maka dia akan menghasilkan tanaman yang mempunyai ciri sama dengan induk. Sebab apa yang? Sebab mitosis. Dia guna konsep mitosis. Sebab apa konsep mitosis, cikgu? Mitosis menghasilkan anak yang sama dengan induk. Sama ke apa? Sama genetik, sama fizikal. Okey, jadi pokok tu seiras dan tiada pertambahan ciri yang lebih baik. Maksud cikgu macam ni. Kalau awak buat kultur tisu, awak nak menghasilkan buah tomato macam mana nak cakap, buah tomato warna merah. Merah dan besar dia besar tangan cikgu ni. Maka semua buah yang awak tanam daripada konsep kultur tisu adalah tomato warna merah besar ni je. Besar tangan cikgu je. Jadi kalau awak nak makan buah tomato yang saiz kecil, tak ada. Sebab apa? Sebab awak ambil induk dia yang asal besar ni. Awak ambil induk yang asal tu merah dan bentuk besar tangan cikgu. So semua buah yang terhasil melalui konsep mitosis kultur tisu adalah sama seperti induk. Jadi kalau tiba-tiba awak kata tak sukalah tomato besar, nak makan tomato kecil. Memang tak ada. Sebab tiada pertambahan ciri yang lebih baik. Kalau guna konsep mitosis, maka dia tak akan ada. Kalau guna pembiakan asek, anak yang terhasil sama je. Dia tak ada beza sikit abuk. Warna tak berbeza, serupa belaka. Tetapi kalau guna pembiakan seks melalui biji benih, maka dia akan menghasilkan anak yang tidak seiras dan lebih berkualiti. Sebab apa cikgu anak tidak seiras? Ialah
kadang-kadang gamit jantan tu dia ada bawa maklumat lain. So keluarlah anak jenis buah kecil. Tapi pokok ni buah besar. Tomato tapi ada kecil, ada buah besar, ada pokok tinggi, ada pokok rendah. Sebab dia ada variasi. Jadi dia lebih berkualiti lah berbanding buah yang semua sama belakang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada beberapa contoh soalan yang berkait dengan tajuk ni. Nanti awak salin. Awak ni bertuah dah sebab soalan ada jawapan sekali selalu. Okey, selepas proses pendebungaan berlaku, dah bunga berlaku dah keluar dah. Jatuh dah atas ni. Bunga dah jatuh dah atas stigma. Tetapi tiba-tiba dia potong bahagian X. Bunga tu dah jatuh. Tetapi dia potong bahagian X. Terangkan mengapa ovari tidak dapat berkembang menjadi buah. So soalan cikgu, apa tak jadi buah? Okey, sebab bahagian X yang terpotong ialah tiup bunga. Awak dah potong tiup bunga yang terbentuk selepas pendebungaan berlaku. Awak pergi potong tiup bunga. Maka nukleus penjana tidak dapat membahagi secara mitosis untuk menghasilkan dua gamet jantan yang haplot. Jadi bila awak dah potong dia, nukleus penjana tak boleh buat mitosis, so tak ada gamet jantan. Jadi bila tak ada gamet jantan, tidak ada sel telur yang akan disenyawakan oleh gamet jantan, maka buah tidak akan terbentuk. Okay, jelas Ni adalah contoh-contoh soalan SPM. Nanti awak salin Okay, lagi soalan 2. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, bagaimanakah anda dapat menghasilkan buah walaupun bahagian X sudah dipotong? Boleh nak menghasilkan buah dengan syarat kenapa? Menggunakan kaedah partinokarpi. Macam mana? Sembur hormon oksin, tak boleh sembur dah sini sebab awak dah potong dia. So awak kena sembur hormon oksin pada ovari bunga. Kena sembur dekat ovari ni. Okay, so proses yang berlaku ialah dia akan merangsang sel-sel ovari membahagi secara mitosis, lalu terhasillah buah tanpa biji. Maknanya tak ada jantan dah. Okay, kita panggil buah tanpa biji ni ialah buah yang tak ada persenyawaan. Okey, soalan seterusnya. Mungkin pun kena salin juga. Terangkan perbezaan bagaimana buah yang dihasilkan pada rajah 3.2A berbanding dengan buah yang dihasilkan dalam rajah 3.2B. Okey, so nampak ni. Ni ada butir, ni tak ada butir. Okey, so bila tak ada, so bila yang ada biji, maknanya dia tidak menggunakan hormon. Kalau yang tak ada biji, menggunakan hormon. Okey, yang ni berlaku pendebungaan, yang ni oksin disembur pada stigma dan ovari untuk membentuk buah. Kalau yang ada biji ni maknanya berlaku persenyawaan ganda dua. Kalau yang ni tidak melibatkan persenyawaan. Kalau yang ni melibatkan butir bunga mensenyawakan sel telur. Yang ni bila tak ada persenyawaan maknanya tidak ada butir bunga dan tidak ada sel telur. Sebab itulah jadinya buah tanpa biji. Okey, dan soalan last sekali. Tak last lagi. Okey, selepas 55 tahun berlalu, semua buah yang diperolehi dengan menggunakan teknik yang dinyatakan dalam C1. C1 tadi teknik partinokarpi dah. Selepas 55 tahun, duk guna partinokarpi. Dijumpai dengan meluas dalam negara. Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada kesinambungan spesies buah tersebut. Maknanya, negara tu semua guna partinokarpi bakar. Okey, jadi kalau awak guna buah tanpa biji, maka lama kelamaan kekurangan biodiversity. Sebab apa? Kerana kurang variasi, tiada pemilihan secara semula jadi, tak ada gamet jantan betina. Selama kelamaan bila tak ada biji, spesies buah tersebut akan pupus. Sebab apa cikgu pupus? Dah tak ada jantan betina, tak ada butir, awak nak tanam kot gapah? Dah tak ada butir. Lama-lama tak ada butir. Kita tak akan dapat pokok yang asal, so spesies pokok tersebut akan pupus. Okey. Rajah 5.1 menunjukkan keratan memanjang organ pembiakan bagi sesuatu tumbuhan. Berdasarkan rajah 5.1, terangkan bagaimana X terbentuk.
Okey, so apakah X? X ni apa? X ni adalah tiup dia bunga. Okey, dia keluar tiup. Okey, proses apa berlaku keluar tiup dia bunga tu? Okey, stigma ni stigma merembeskan rembesan bergula. Madu. Stigma merembeskan rembesan bergula. Manis. Madu. Kita jangan sebut madu. Kita panggil rembesan bergula. So rembesan bergula itulah merangsang percambahan butir dia bunga. Okay, dia akan merangsang percambahan dia bunga. Dan dalam butir dia bunga tu ada dua nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus tiup. Nukleus tiup terletak di hadapan nukleus penjana dan tujuan dia merembeskan enzim untuk mencernakan tisu-tisu stil untuk membentuk tiup dia bunga. So nanti tiup dia bunga ni akan turun dan dia akan turun ke arah ovule. Okey, dia akan turun ke arah ovule, masuk melalui mikropil. Ni mikropil pintu kecil tu kita panggil mikropil. Allah, ada lagi sekejap ada lagi tak? Allah, ada lagi soalan. Okey. Terangkan apa yang berlaku kepada tumbuhan itu jika struktur X tak ada. So bila struktur X tak ada, nukleus penjana tidak dapat membahagi secara mitosis. So tiada dua gamet jantan. Bila tak ada dua gamet jantan, tiada persenyawaan berlaku. Maka bila tak ada persenyawaan berlaku, tak ada biji benih yang terhasil. Ni semua ni cikgu kumpul ni semua soalan SPM berlaku. So awak pun kena didedahkan dengan soalan SPM. Okey, rajah menunjukkan dua jenis buah. Buah-buahan itu mempunyai bilangan biji yang berbeza. Terangkan mengapa. Kalau buah mangga dia ada satu biji. Kalau buah tembikar dia ada banyak biji. So terangkan mengapa. Okey. Bilangan biji benih, kan cikgu kata tadi bergantung. Bilangan biji benih bergantung kepada bilangan ovule. Kalau ovule ada biji benih pun Kalau ovule ada banyak, biji benih dia pun banyak. Okey. Buah mangga dan tembikai mempunyai bilangan ovule undi embrio yang berbeza. Buah mangga mempunyai satu ovule yang disenyawakan lalu jadi satu biji benih. Okey, tembikai mempunyai banyak ovule. Banyak ovule disenyawakan maka jadi banyaklah biji benih. Okey, so kesan akibat dia lebih banyak gamet jantan mensenyawakan banyak ovule, maka lebih banyak biji benih yang terhasil. Faham deh? Maknanya kalau ada seovule, nanti akan jadi satu biji benih. Kalau ada banyak ovule, banyaklah biji benih. Jadi bila banyak ovule, banyaklah gamet jantan mensenyawakan biji benih, ovule tu. Maka jadi banyaklah biji benih. Okey, habis dah. Alhamdulillah. So semua yang cikgu kumpulkan tadi adalah soalan SPM dan nanti cikgu akan hantar slide soalan tadi untuk awak salin. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita habis? So esok tak ada kelas hari Khamis tak ada kelas, Jumaat tak ada. Khamis, Jumaat, Sabtu untuk awak siapkan sumatif dan formatif. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu soalan tu ke salin salin kita akan ajar pada tak boleh file ke? Kita kan ada final tak kan? Lagi ada nak tanya apa-apa lagi? Yang mana-mana tak hantar bunga tu boleh hantar bila-bila. Tapi dengan syarat memang kena buat lah sebab ni tugasan PBD kan. Okey, lagi ada nak tanya? Tak ada. So kalau tak ada, boleh berehat lah. Okey, Assalamualaikum. Cikgu. So ingatlah tu tak ada. Yes. Ya. Semua latihan cikgu kita kena lukis ke? Mana Oh. Macam ni, slide tadi ke? Ha. Slide tadi. Kalau awak ada kemudahan printer, awak print. Kalau rasa rajin nak lukis, lukis. Tapi memang kena ada rajah lah kalau tidak nak jawab macam mana soalan Okey lagi? Tak ada. Okey, so kalau tak ada kita boleh bersurai lah Okey. Kita jumpa hari Ahad insya-Allah.
Okay. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, Terima kasih cikgu. sama-sama. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Hmm. Terima kasih, cikgu. Ya, sama. Cikgu, saya kan tuition tadi cikgu kan. Lepas tu kira hadir ke Ha. tak cikgu? Masuk lambat 9 suku. Hadir. Hadir cikgu tanda tu. Okay. Okay. Thank you cikgu. Okay, boleh keluar dah.